satu temu bual yang kami jalankan bersama dengan pegawai pemulihan di AADK Kota Bharu iaitu Puan Siti Hana. Beliau menyatakan model rawatan yang pertama yang digunakan di AADK Kota Bharu iaitu model rawatan psikospiritual. Model rawatan psikospiritual ini menyentuh dalaman penagih dadah ini supaya mereka sedar apa perbuatan yang mereka telah lakukan dan mereka sedar kesan-kesan yang telah mereka lalui setelah mereka mengambil bahan terlarang ini. Dan yang paling penting, penglibatan ahli keluarga dan masyarakat sekeliling memainkan peranan penting dalam model rawatan ini bagi menyokong perubahan penagih-penagih dadah ini supaya menjadi insan yang lebih baik. Seterusnya, model rawatan yang digunakan di AADK Kota Bharu iaitu program metrik. Okey, dalam program metrik ini mengandungi 3 komponen iaitu yang pertama kepulihan awalan, yang kedua pencegahan relapse dan yang ketiga iaitu sokongan sosial. Okey, dalam kepulihan awalan ini pegawai pemulihan mula mengenal pasti faktor mengapa penagih-penagih dadah ini terlibat dengan penyalahgunaan bahan seperti dadah iaitu sama ada daripada faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey, faktor luaran yang saya boleh jelaskan iaitu persekitaran penagih itu sendiri. Sama ada penagih itu terdedah dengan suasana penagihan yang menyebabkan mereka terjebak untuk melakukan kegiatan penagihan dadah sehingga merosakkan diri mereka sendiri. Okey, yang kedua merupakan pencegahan relapse. Pencegahan relapse ini dilakukan apabila pegawai pemulihan mula mengesan punca-punca mengapa penagih-penagih dadah ini terlibat dengan ketagihan dadah. Dan di sini juga pegawai pemulihan mula mengatur langkah yang efektif bagi membantu penagih-penagih dadah dalam mengatasi isu yang mereka alami. Dan yang ketiga dalam program metrik ini merupakan sokongan sosial. Sokongan sosial ini dilakukan oleh pegawai pemulihan bagi melihat tahap kualiti kehidupan OKP ini sendiri dari aspek pekerjaan, dari aspek hubungan dengan rakan dan juga aspek hubungan dengan ahli keluarga. Sama ada mereka mengalami konflik dengan sokongan sosial mereka yang menyebabkan mereka terjebak dengan penyalahgunaan bahan ini. Salah satu model rawatan yang dijalankan di AADK Kota Bharu ialah psikopendidikan. Psikopendidikan merupakan salah satu teknik pendekatan motivasi bagi membantu penagih dadah dalam mendapatkan maklumat tentang penyalahgunaan bahan. Terapi kelompok penyalahgunaan bahan akan dijalankan bagi meningkatkan motivasi mereka dalam melalui proses pemulihan. Terapi ini memberi fokus terhadap diri penagih itu sendiri iaitu perubahan penagih ke arah yang lebih baik. Hal ini demikian kerana apabila seseorang individu ataupun penagih dadah mencapai tahap yang lebih baik ataupun berubah ke arah lebih baik, mereka secara automatiknya akan termotivasi untuk meneruskan sesi pemulihan. Seterusnya, risiko untuk seseorang mengalami relapse akan berkurangan. Seterusnya, model rawatan yang dijalankan di AADK Kota Bharu ialah model 7 langkah. Secara ringkasnya, model 7 langkah merupakan satu pendekatan yang dijalankan menggunakan pendekatan keagamaan. Model 7 langkah dilaksanakan sebanyak 7 sesi bagi satu penagih dadah, tetapi sesi tersebut boleh dilanjutkan sehingga 10 sesi bagi satu OKP bergantung pada tahap kefahaman mereka. Namun begitu, menurut pegawai AADK Kota Bharu yang kami telah temuduga, beliau menceritakan kebiasaannya sesi yang dijalankan bagi satu OKP melebihi 7 sesi. Model 7 langkah dilaksanakan bertujuan untuk menarik kembali diri penagih dadah kepada pencipta. Hal ini demikian kerana mereka yang terjebak dengan penyalahgunaan bahan ataupun dadah disebabkan oleh kurangnya ajaran agama dalam diri mereka. Ini menjadikan mereka lemah, seterusnya terhasut untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Model rawatan terakhir yang dijalankan di AADK Kota Bharu ialah terapi kendiri. Terapi ini merupakan model rawatan yang paling baru yang dijalankan di AADK Kota Bharu disebabkan oleh isu iaitu COVID-19. Disebabkan isu COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP terpaksa dilaksanakan di seluruh negara. Ini menyebabkan sesi rawatan secara bersemuka tidak dapat dijalankan. Oleh itu,
pihak AADK mengambil keputusan iaitu mengambil pendekatan baru iaitu melaksanakan terapi kendiri. Terapi kendiri ini ialah satu pendekatan di mana sesi akan dijalankan secara online iaitu secara atas talian melalui aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp akan dimanfaatkan iaitu dijadikan tempat untuk mengedarkan maklumat berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Secara kesimpulannya, walaupun PKP dilaksanakan, ini tidak mematahkan semangat pegawai AADK untuk membantu OKP dalam proses pemulihan. Antara model rawatan yang digunakan di AADK Kota Baru iaitu Psychosocial Spiritual, Program Matrix, Psikopendidikan, 7 langkah dan terapi kendiri. Model psikopendidikan betul-betul mencakupi keseluruhan kehidupan penagih. Misalnya, kepulihan awalan, faktor yang menyebabkan penagih itu terlibat dengan penagihan dadah. Pegawai pemulihan meminta OKP untuk melakukan satu jadual dan mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan penagih itu terlibat dengan dadah. Yang kedua, pencegahan relaps. Mengelakkan OKP iaitu orang kena pengawasan ini daripada jatuh semula kepada kancah penagihan. Model yang kedua iaitu model psychosocial spiritual. Antara tajuk yang terdapat di dalam model ini iaitu kerja dan kepulihan. Kepulihan merupakan perkara pertama dan kerja merupakan perkara yang kedua. OKP iaitu orang kena pengawasan di AADK Kota Baru ini memberi alasan mereka tidak menghadirkan diri ke program kerana atas sebab bekerja. Tajuk yang kedua iaitu motivasi. Motivasi OKP untuk kekal pulih dalam tempoh pemulihan. Tajuk yang ketiga iaitu justifikasi relapse. Mengenal pasti apa alasan-alasan OKP ini untuk relapse selepas peringkat pemulihan. Dapat dilihat di sini iaitu model-model yang digunakan di AADK Kota Baru, Kelantan adalah sangat sesuai dengan isu-isu di organisasi ini, iaitu isu-isu orang kena pengawasan. Keberkesanan dalam model rawatan. Keberkesanan yang pertama bergantung kepada penerimaan OKP itu sendiri. Penagih dadah ini merupakan seorang pesakit yang perlu dirawat. Hal ini kerana penagih dadah ini merupakan seorang individu yang menghidap penyakit otak kronik. Namun, kebanyakan OKP ini tidak ingin dirawat dan menganggap bahawa mereka ini tidak sakit dan tidak memerlukan rawatan. Oleh itu, sikap sebegini akan menyukarkan pihak pemulihan untuk merawat dan membantu mereka. Keberkesanan model rawatan yang berikutnya ialah sokongan daripada keluarga. Hal ini kerana OKP ini memerlukan sokongan motivasi daripada orang sekelilingnya. Namun, terdapat juga keluarga yang tidak menyokong penagih ini untuk berubah. Hal ini dapat dilihat apabila pihak pemulihan mengadakan program-program tentang kesedaran isu penagihan dadah ini. Namun, segelintir ahli keluarga tidak mengikuti program-program yang dijalankan ini. Situasi ini timbul kerana terdapat segelintir pihak keluarga menganggap bahawa hanya penagih dadah yang perlu menghadiri program-program kesedaran tentang isu penagihan dadah. Hal ini akan menyebabkan penagih merasakan dirinya tidak disokong oleh keluarga. Keberkesanan model rawatan ini juga bergantung kepada sikap masyarakat. Masyarakat perlulah mempunyai sifat mengambil peduli tentang apa yang berlaku di sekelilingnya. Berdasarkan perkongsian daripada Puan Siti, beliau menghadapi pelbagai cabaran semasa menjalankan sesi rawatan. Antara cabaran yang paling besar yang pernah beliau hadapi adalah yang mengendalikan seorang klien di mana klien ini mengatakan bahawa boleh pergi ke langit dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini kerana klien tersebut berada di bawah pengaruh dadah jenis metafetamin yang menyebabkan halusinasi. Cabaran yang seterusnya adalah baru-baru ini seorang wanita datang berjumpa dengan beliau dan meminta pihak AADK untuk menangkap anaknya kerana anaknya telah terlibat dengan gunaan dadah. Wanita itu mengatakan bahawa dia tidak sanggup lagi untuk menerima anaknya kerana anaknya sanggup memukul ibunya sendiri. Jadi, wanita tersebut menyatakan bahawa pihak AADK boleh melakukan apa sahaja tindakan terhadap anaknya. Cabaran yang seterusnya adalah Puan Siti perlu mengendalikan beberapa orang klien yang mempunyai masalah mental, di mana mereka ini mempunyai surat daripada doktor yang mengesahkan bahawa mereka mempunyai masalah mental. Di AADK Kota Baru, terdapat 4 ke 5 orang yang mempunyai masalah mental. Cara mengatasi cabaran tersebut adalah yang pertama, Puan Siti telah mendapatkan bantuan daripada pegawai lain dan juga unit lain. Antara unit yang terlibat untuk mengendalikan kes ini adalah unit pencegahan dan unit penguatkuasaan. Cara yang kedua adalah beliau telah meminta bantuan daripada orang atasan. Ini kerana pengalaman-pengalaman berharga yang dimiliki oleh orang atasan sangat boleh digunakan oleh beliau untuk mengendalikan penagih-penagih tersebut.
Melalui temu bual yang telah kami laksanakan bersama Puan Siti Hana menyatakan dalam banyak-banyak rawatan yang telah dilaksanakan ini ada yang sesuai dengan OKP. Hal ini kerana manusia ini merupakan individu yang unik dan berbeza. Terdapat mereka ini apabila ditangkap mereka akan terus berubah, tetapi ada yang mengambil masa yang lama untuk berubah. Jadi menurut Puan Siti Hana, rawatan yang dilaksanakan ini amat memberi manfaat dan membantu OKP ini. Menurut Puan Siti Hana sendiri, beliau lebih menggemari dalam pelaksanaan model psikopendidikan yang mana model ini mencakupi kehidupan OKP. Selain itu juga, Puan Siti Hana menggemari penggunaan kaedah model 7 langkah kerana model ini menekankan keagamaan dan seterusnya dapat membantu kepulihan OKP. Di samping itu juga, Puan Siti Hana menerangkan berkenaan dengan terapi kendiri, iaitu merupakan program yang dilaksanakan secara atas talian yang mana mereka akan memilih OKP yang mahir dalam penggunaan media sosial seperti aplikasi WhatsApp dan Facebook. Melalui terapi kendiri ini, OKP ini juga boleh menyertai program secara atas talian. Cara kesimpulannya, melalui temu bual yang telah dibuat, Siti Hana ini menjelaskan bahawa model-model yang telah dilaksanakan iaitu seperti model psikososial, model psikopendidikan, model 7 langkah dan terapi kendiri amatlah membantu mereka yang pernah terlibat dengan penggunaan dadah. Menurut Puan Hana, cadangan penambahbaikan yang pertama ialah bermula dengan sikap individu itu sendiri. Pada zaman era globalisasi ini, terdapat pelbagai cabaran yang harus kita tangani dengan bijak. Individu seharusnya mempersiapkan diri dan mempelajari ilmu keagamaan dengan lebih mendalam untuk mengelakkan kita terlibat dengan anasir-anasir buruk yang boleh merosakkan diri kita. Seterusnya, menurut Puan Siti Hana, cadangan penambahbaikan yang kedua yang boleh dilakukan ialah melalui peranan institusi kekeluargaan. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan orang yang tepat untuk membentuk dan mencorakkan kepribadian anak-anak mereka. Ibu bapa seharusnya mewujudkan suasana kekeluargaan yang harmoni dan tenteram. Selain itu, ibu bapa juga seharusnya mengambil berat dan mengambil kira hal kepribadian anak-anak mereka untuk mengelakkan mereka terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Akhir sekali, peranan masyarakat. Masyarakat tidak boleh memandang serong terhadap golongan penagih dadah. Selain itu, masyarakat juga seharusnya menolong golongan ini untuk kembali ke pangkal jalan. Sahaja daripada saya, terima kasih.